Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Jadi hari ini kita akan bersama-sama mengupas mengenai SKPMG 4, okey, iaitu bahagian standard 4 pembelajaran dan pemudahcaraan. Itu adalah bahagian yang paling penting tugas kita sebagai seorang guru, iaitu pedagogi. Okey, pedagogi. Jadi kita akan mengupas 6 aspek. Walau bagaimanapun untuk video yang ini kita hanya akan bertumpu kepada satu bahagian saja, iaitu guru sebagai perancang. Okey, untuk pedagogi ini ada 6 perkara yang harus kita kuasai sebagai seorang guru. Sebenarnya semua telah kita ketahui, cuma sejauh mana mendalamnya pengetahuan kita terhadap guru sebagai perancang ini. Okey, jadi kita teruskan kepada uh, slide seterusnya. Okey, jadi ini adalah biasa kita nampak, selalunya mungkin kita hanya menanda ikut-ikut ataupun kita tanda-tanda saja, ataupun hanya orang kita hantam-hantam saja. Okey. Mungkin ada juga orang yang mengetahuilah, memahami. Okey, kalau ketua penatian tu dia sepatutnya semakin mahirlah menggunakan standard 4 ni, kerana ketua penatian tugasnya memang adalah untuk salah satunya adalah mencerap rakan guru. Tapi mencerap ni bukan untuk tujuan kita mencari kelemahan, tetapi untuk kita sama-sama menambah baik PDPC rakan-rakan guru kita. Maksudnya kita boleh jadikan PLC ya. Standard 4 ini sendiri boleh kita jadikan sebagai PLC. Baiklah, kita terus kepada borang ini. Kita tengok kepada, sebenarnya bukan borang, ini adalah macam apa yang boleh kita lakukan untuk membetulkan proses pengajaran kita, ataupun menjadikan proses pengajaran kita itu lebih baik, lebih bagus dan kualiti semakin meningkat. Okey, selalunya tindakan tidak masalah. Contohnya, adakah guru menyediakan RPH yang mengandungi objektif yang boleh diukur? Okey, selalunya ini ada tindakan menentukan kaedah pentaksiran. Sepatutnya ada, dan menyediakan ABM, even buku teks, ukuran lembaran kerja, itu pun kita sudah nampak tindakan akan telah dibuatlah. Selalunya begitu. Maksudnya kalau cikgu tu sudah menulis RPH, buat RPH, rata-rata tindakan telah boleh didapati. Cuma sekarang isunya adalah layakkah kita mendapatkan kualiti 4. Jadi kalau kita mau tengok hari kita layak mendapat kualiti 4, kita tengok di sini. Kita terus tengok di sini rubrik untuk tahap kualiti. Okey, jangan kita tengok yang di bawah ni, kita terus tengok kepada 4. Adakah mengikut pelbagai aras keupayaan murid? Adakah mengikut peruntukan masa yang ditetapkan? Selalunya itu tidak masalah. Adakah mengikut ketetapan kurikulum? Selalunya itu tidak masalah. Jadi sekarang ni, macam mana kita melihat, kita tahu yang kita ini mengikut pelbagai aras keupayaan murid. Okey, baiklah. Kita tengok tindakan kita yang pertama. Tindakan pertama iaitu menyediakan RPH mengandungi objektif. Okey. Jadi untuk tindakan pertama ni, okey, apa isi-isinya dalam tindakan pertama ni? Of course lah menyediakan RPH yang mengandungi objektif, kriteria kejayaan, aktiviti dan refleksi. Maksudnya kalau tidak ada refleksi, kita tidak layak untuk mendapatkan 4 di sini. Dan macam mana kita menulis objektif tersebut? Okey, adakah berfokus? Adakah mengikut tajuk? Adakah boleh diukur? Adakah boleh dicapai? Adakah boleh dilaksanakan? Adakah boleh mengikut masa yang telah ditetapkan? Okey, kemudian aktiviti pelajaran. Haruslah mengambil kira pelbagai aras murid, mengikut peruntukan masa, menjurus kepada pencapaian. Jadi sekarang ni kita mesti tertanya-tanya macam mana kita mau mengambil kira aras murid. Nanti saya akan terangkan kepada rakan-rakan bagaimana yang menunjukkan kita telah mengikut aras murid, mengambil kira aras murid. Yang seterusnya refleksilah. Okey, mari kita teruskan lagi. Okey, jadi di dalam penulisan RPH itu telah menentukan bahawa kita ni ada menentukan aras murid ke tidak. Okey, ini memang kita ambil daripada di SKP. Maksudnya kita salin saja kan. Di kriteria kejayaan inilah yang kita akan tulis sendiri. Tetapi untuk RBT memang sudah disediakan. Tinggal kita tulis sahaja lagi. Jadi agak senang dan mungkin kita boleh tambah yang berkaitan lah. Yang berkaitan dengan apa yang objektif yang ingin kita sampaikan. Jadi maksudnya di sini yang dikatakan mengikut aras, contohnya menyelesaikan 3 latihan mudah. Menyelesaikan 3 latihan mudah itu mungkin terletak di aras yang rendah, iaitu kebar.
menyelesaikan kemudian menyelesaikan 3 latihan mudah lagi, masih senang. Tetapi kalau di sini kata menyelesaikan 5 latihan ayat matematika tambah membuat 3 nombor hasil tambah dengan lingkungan 10,000 dalam lingkungan ribu, mungkin sudah diletakkan di aplikasi. Maksudnya aplikasi pun sudah diletak sebagai kebat. Maksudnya di dalam kriteria kejayaan inilah yang menunjukkan kita ni ada mengikut aras ataupun tidak. Di situlah yang kita sudah kelihatan. Okey. Kemudian, menentukan kaedah pentaksiran. Macam mana menentukan kaedah pentaksiran? Pentaksiran ini sepatutnya dilakukan secara terus-menerus. Jadi, kalau yang biasa kita lakukan adalah pentaksiran formatif, sumatif. Formatif ni apa? Formatif ni yang kita boleh lakukan setiap hari. Pentaksiran yang dilakukan setiap hari. Macam saya dulu pun mengajar. Jadi, saya memang akan bagi formatif ini setiap kali saya masuk ke kelas. Sama ada 2 ataupun 3. Pengalaman saya yang paling banyak adalah 3 lah. Tetapi 3 ni sangat jarang boleh dilaksanakan. Bergantung kepada tajuk yang kita sampaikan pada hari itu. Paling biasa yang kita boleh dapat adalah 2. Kalau PDP itu berlangsung selama 1 jam. Tapi kalau mungkin PDP itu berlangsung selama 30 minit, mungkin itu pun bergantung kepada tajuk juga. Okey, jadi apa lagi contoh-contoh kaedah pentaksiran yang boleh dilaksanakan di dalam kelas? Projek mudah, ini yang biasa RBT laksanakanlah kan. Memang kita ada projek mudah. Mungkin boleh buat bercerita, main peranan, permainan, kuis. Contohnya tajuk tahun 5 yang awal-awal itu kan, sistem pergerakan. Mungkin kita boleh buat aktiviti bercerita. Maksudnya murid boleh bercerita tentang gear. Gear tu apa? Itu pun boleh dijadikan sebagai pentaksiran. Okey, seterusnya. Okey, menyediakan bahan bantu. Apa bahan bantu? Contohnya alat bantu mengajar LCD, kemudian bahan bantu tu contohnya buku teks, bahan bantu mengajar contohnya BBB, bahan bantu mengajar contohnya peta iting, carta. Ini biasa digunakan peta iting tu kan. TMK contohnya video menggunakan Chromebooks, tablet. Itu adalah TMK. Jadi mungkin kita boleh tengok sedikit video contoh di sini kalau boleh dibuka. Sebentar ya. Kita buka video, mungkin boleh tengok video. Mudah-mudahan boleh dibuka lah. Okey, sebentar ya. Mungkin kita boleh buka video. Mana sudah? Sebentar. Okay. Ini mulalah. Ini contoh penggunaan TMK lah kan. Tapi bukan semua PDP yang kita boleh gunakan. Contoh macam pengalaman saya sendiri hanya beberapa tajuk sahaja yang sesuai digunakan menggunakan TMK ni ya. Sesuai. Contohnya macam ini tajuk penjelmaan. Jadi macam kita mau tunjuk satu-satu susah. Jadi kita akan tunjukkan, kita akan macam ini saya videokan diri saya sendiri. Kemudian murid akan tengok. Jadi selepas murid melihat, saya sudah menyediakan aktiviti lembaran kerja dan budak kena selesaikan sendiri. Dan kita boleh buat menggunakan aktiviti berkumpulan. Maksudnya budak akan buat dudukkan diri dan boleh berbincang sesama ahli kumpulan. Dan kemudian kita mungkin boleh buat pembentangan bagaimana murid mendapat jawapan. Dan semua itu memang harus dirancang satu per satu. Dan kalau diperhatikan sebenarnya apabila sesuatu isu terjadi dalam subjek, maksudnya di situlah kita boleh membuat inovasi untuk memudahkan murid menyelesaikan soalan yang diberikan. Rasanya cukuplah video ini ya. Jadi rasanya untuk bahagian 4.1 ini telah selesai saya sampaikan. Jadi kalau sekiranya ada soalan boleh ditanya dalam Telegram. Boleh tanya saya. Sekian, terima kasih.